Seperti video yang sebelum ni kita ada ceritakan tentang rim kopi yang menyebabkan rim original atau company original itu bankruptcy atau tutup Dan selepas tu kita juga ada buat video cerita pasal penting atau safety untuk menggunakan lug nut atau rim nut yang untuk safety atau membahayakan. Okay, so dalam itu video ada satu viewer, dia ada tanya satu soalan, dan hari ni kita nak jawab soalan dia. Ini soalan dari Ken How. Dia tanya, Kazuto, ceritakan seed bucket ori dan kopi. Kenapa nak beli seed bucket ori? Apa beza ori dan kopi? Tak habis-habis nak beli barang kopi. Buat apa nak beli barang kopi? Beli original saja. Terutama benda yang mendatangkan atau mempentingkan safety. Okay, so macam mana pun kita akan jawab soalan Ken How hari ni. Dan seperti yang kamu nampak, kiri kanan saya pun ada bucket seat hari ni. Kalau kamu perhati di market hari ni memang banyak barang kopi. Boleh katakan semua barang, kebanyakan barang ada kopi, terutama barang-barang kereta. Okay, so kalau kamu tengok di market, memang barang kopi dia punya market besar. Kerana kebanyakan orang dia bukan enthusiast, dia hanya racer. So bagi mereka, barang yang dipasang di atas kereta tu, bagi dia tak perlu original, dan dia hanya perlukan itu original punya look saja, dia punya pandang itu saja. So itulah menyebabkan ada permintaan, adalah supply, betul tak? Jadi boleh katakan dari seluruh industri ni memang banyaklah, senang kata, banyak barang rim kopi, seat kopi, dan sebagai macam-macam racing part, macam-macam ada kopi, sampai ada piston pun ada kopi, barang engine pun ada kopi. Seperti yang kamu boleh nampak di kiri kanan saya, ini ada seat bright bucket. Okay, apa itu seat bucket? Seat bucket bermakna yang seat ada, lebih senang kata, yang bahasa biasa kita panggil seat mati, yang tak boleh adjust. Dia satu ketul, dia bucket macam satu apa tu kita panggil apa? Bako, satu bako. Dia macam satu bako. So bila you duduk dalam bako tu, dia pegang lah macam tu. So itu yang kita panggilkan seat bucket. Okay, atau setengah orang panggil seat mati. Okay, ini adalah seat bucket dari jenama Bright. Dan sebelah sini juga adalah seat bucket dari jenama Bright. Dan ini adalah model 90-an, dan ini adalah model tahun 2000. So hari ni kita nak ceritakan apa beza dan kenapa kena beli seat original kalau berbanding dengan seat kopi. Kadang-kadang kalau kamu pergi kedai yang ada jual banyak seat bucket yang imitation, apabila kamu tanya dia, bos, apa sebenarnya beza antara seat bucket original atau seat Lomax original dengan imitation? Seller itu kalau dia jual imitation kalau dia jual imitation, dia cakap, mana ada beza, sama je, tengok, sama je, sebiji-biji macam original. Kalau kamu nak banding satu seat original dengan seat kopi, agak sukar sebenarnya. Kadang-kadang sampai kita tak pasti, ini seat original ke imitation, kita tak pasti. Kenapa? Kerana zaman sekarang yang buat kopi tu sangat-sangat expert, terutama luaran dia. Kalau luaran look saja, benda itu memang nampak, boleh katakan sangat-sangat dekat macam original. Okay, so kalau kamu tengok, kalau banyak kedai, dia akan cakap sama je lah, tak ada beza dengan original. Dan biasanya orang akan banding, apa beza dengan si original dengan si kopi. Biasa orang akan banding, okay, jahitan dia, okay, kain dia, okay, sama adakah jahitan tempat dia taruh ni adalah betul atau sengit sikit. Ini yang biasa orang banding lah. Kalau kopi, kadang-kadang jahitan dia tak cantik, nampak lah dia punya defect sikit. Dan lepas tu jahitan Bright ni kadang-kadang dia lebih tinggi, kadang-kadang terlampau rendah. Itu biasalah yang kopi kan. Kalau untuk yang original, dia ada satu standard size. Memang you nampak, ini lebih, orang kata apa, lebih steady lah, lebih dia punya posisi tu lebih steady. So apa lagi yang beza kalau original dengan imitation? Ini dia punya plastic cover ni, kalau original dia punya tulisan Bright ni dia rata cantik je. Kalau imitation, dia nampak ada satu chop acuan punya chop itu, yang nampak Bright tu dia dalam satu acuan. Itu yang dia nampak tak begitu cantik lah. Dan keduanya adalah kain dia. Kalau original biasa dia lebih tahan.
Macam ni dah berapa tahun dah lama ni. Sini dia punya hitam ni masih cantik lagi. Kalau yang imitation kan, kalau yang pakai hari-hari macam tu, jemur kat matahari, saya ingat tak sampai 3 tahun dia punya warna tu nampak pudar dah. Hitam dah jadi macam kelabu dah. Itu nampak sangat itu kopi. Dan original dia lebih tahan. Kain original dia lebih tahan, dan terutama dia punya kain. Salah satu antara kopi dengan original adalah original dia ada saiz dia. Dia ada saiz. Macam ini adalah XL. Dia untuk orang yang lebih badan lebih besar. Ini ada saiz dia. Kalau kopi mungkin dia datang satu saiz saja. Mungkin lebih kurang saya ingat L ke atau M saja. Dia punya saiz dia buat satu, semua supply satu market. Itu sebab kadang-kadang orang duduk kan dia rasa, oi, ketat lah, tak comfort lah. Itu saiz saja ada, tak ada saiz. Tapi tak pastilah sama ada hari ni sudah ada mereka dah improve, mungkin sudah ada saiz dan kamu boleh pilih. Itu kita tak pasti, kerana sampai hari ni kita tak pernah beli yang imitation untuk seat bucket. Kenapa kita tak beli imitation? Ini semua adalah kaitan dengan benda yang kita tak nampak. Kalau nak banding ini seat ori dengan seat kopi, yang paling ketara adalah benda yang kita tak nampak. Kenapa saya cakap macam tu? Benda yang sangat penting, tapi benda yang tak nampak. Mungkin kalau macam tadi kita cakap kan, kalau kita tanya apa itu ori dengan imitation kopi punya seat, apa beza, biasa orang akan cakap, oh jahitan dia, dia punya posisi dia, plastik dia. Ini semua sebenarnya tak penting tau. Bagi kita, jahitan dia punya bentuk ke dia punya looks, itu semua tak penting. Yang penting adalah original dengan dia punya quality. Itu yang sangat penting. Kalau dibanding dengan imitation kopi, memang jauh beza. Di market banyak orang beli seat atau beli rim, banyak pentingkan harga. Dia tak pernah tanya pasal quality pun. Yang penting dia cari mana kedai atau mana seller yang jual paling murah sekali. Itulah dia pentingkan. Dia tak pernah tanya, oi, ini apa barang ini ya? Apa kegunaan dia? Apa kualiti dia? Ada approval tak? Ada sirim tak? Ada ini tak? Ada itu tak? Tak ada. Orang Malaysia kan, masuk kedai saja, bos ini berapa? Bos itu berapa? Semua berapa? Bos nak tengok. Lepas tu pegang-pegang, oh tak apalah, saya tengok dulu. Ini Malaysian punya attitude. Kalau masuk kedai, mesti nak tengok, mesti nak pegang, nak barang murah. Bagi kami memang minat seat Bright dari 90-an lagi. Masa kita mula main kereta dalam 97. Ini adalah seat yang paling awal yang kita dapat. Yang saya rasa paling awal lagi ada lagi dalam store. Ini antara yang awal. Ini adalah Bright bucket seat yang dulu dia punya design bagi kita terbaik lah pada 90-an kan. Kenapa kita cakap begitu? Okay, kita nak share dulu. Ini adalah seat Bright dari 90-an. Apa yang beza adalah, saya sangat suka di cutting sini. Cutting dia sini, dia macam, okay, ini untuk belakang badan kita, dan sini bengkok sikit untuk kita punya kepala. Ini yang saya suka. Yang kedua adalah di tulang. Ini tulang-tulang ini, dia bukan design untuk cantik tau. Sebenarnya tulang-tulang ini semua design untuk kekuatan. Ini sangat penting, kerana seat ini adalah satu benda yang sangat penting dalam motorsport. Apabila saya cakap motorsport itu adalah motorsport di tempat lumba atau di track bukan motorsport yang tepi jalan modify kereta itu semua bukan motorsport itu budaya. Okey, budak-budak main kereta itu semua budaya. Yang kita cerita pasal motorsport tu, kita cakap pasal racing. Okey, itulah yang dinamakan motorsport, right? So, apabila kami perlukan ke event race atau motorsport punya event, kita perlukan safety, satu seat yang penting untuk seseorang driver itu. Jadi kita pilih Bright. Bright ini adalah antara construction yang paling kita puas hati, paling kita minat lah boleh katakan. Dan pasal saya kurus kan, so dulu saya lagi kurus sebenarnya. Sekarang dah gemuk sikit. Okay, ini seat memang fit saya ngam-ngam, sangat fit. Makna saya fit itu betul-betul saya agak boleh katakan tak begitu boleh gerak. Itu yang penting untuk motorsport punya seat Dan sebelah kanan saya, ini adalah Bright tahun 2000, Zeta 3. Okay, apa bezanya untuk kali ini punya Zeta 3? Zeta 3 ni, kalau kamu tengok yang model baru, dia sudah tak ada tulang belakang dah tak ada dah. Dia cantik je, bulat je. Nampak? Bulat je. Dia bulat dengan ada color
Yang ini color antara yang saya paling suka lah, boleh katakan. Kita boleh katakan ini color antara yang buat kita minat sangat. Kerana color ni dia macam 70-an punya helmet tau. Itu helmet 70-an kan, dengan color sparkling silver macam ni. Dia memang kasar lah dia punya sparkling. So ini yang saya sangat-sangat minat. Okay, so kalau banding seat ini dengan ini, adalah confirm nampak plastik dia dah modern, dia lebih keras. Kalau banding dengan macam ni, ini adalah rubber sahaja. Kita gunakan seat ni untuk Formula Drift. So di Formula Drift tu, dia memang hanya boleh gunakan seat FIA saja. Seperti yang kamu tengok sini, ini adalah FIA standard. Okay, ini stiker FIA standard. So kalau kita nak cerita pasal stiker macam ni, sebenarnya kalau seat copy pun banyak pun sudah buat stiker-stiker macam ni. Orang cakap apa? Surat beranak. Ini semua perkataan-perkataan yang ini budak-budak main kopi, orang suka cakap lah, ni surat beranak dia. Surat beranak. Tapi bila stiker macam ni senang buat kopi. Itu yang kita tak boleh prevent. Sampai dia buat tahun-tahun yang tak boleh expire. Ada orang jual stiker saja untuk tipu orang pun ada. Kedua, belakang ni kalau tengok bawah, di sini ada stiker Bright Zeta, ada tulis type dia, type A dan type XL dengan dia punya stiker-stiker sekali. So ini adalah seat Bright Zeta 3. Apabila kita nak banding ini seat bucket original dengan seat copy, kita kena kembali kepada lebih awal. Macam mana mereka produce, macam mana mereka buat R&D seat, dan macam mana mereka design dan produce seat ini. Okay, pertama adalah mereka ada history yang panjang. Seperti ini Bright, saya rasa Bright dari 80-an lagi. Okay, mereka ada sejarah yang lama, dan mereka betul-betul orang yang betul passionate atau orang dalam motorsport, dan mereka produce seat yang berkualiti untuk safety, untuk motorsport atau racing di dalam lita lumba. Okay, bolehlah kalau kamu nak pakai on the road, kamu boleh tahan, boleh je. Okay, so apabila mereka ada sejarah yang panjang, mereka akan improve setiap kali mereka design satu seat. Seperti yang tadi saya terangkan, seat lama dia ada tulang. Okay, seat baru belakang dah tak ada tulang kan. So dia improve. Jadi seat yang moden ni dia perlukan, dia nak buat design yang slick aja, tak ada tulang. Tapi kekuatan dia tetap ada. Okay, macam mana mereka buat? Itulah engineer di Bright. Mereka buat research dan development. Okay, dia improvekan. Jadi apabila mereka dah siap design dan buat sebuah seat macam ni, dia akan sponsor. Bila sponsor seat ini kepada racing team di Jepun atau satu dunia, mereka bukan bagi barang saja tau. Mereka kena bayar kerana mereka nak dapat data dari driver, dari kalau ada accident, mereka akan study seat itu macam mana, boleh ke tahan impact, berapa G punya impact atau sebagainya. So itu semua costing. Itu costing yang sangat-sangat boleh katakan ambil masa dan menggunakan banyak duit lah. Okay, so apabila mereka dah buat R&D dia semua, baru mereka akan keluar satu production atau produksi untuk jual di market. So apabila mereka jual di market, kalau nak dapat FIA approve, mereka kena hantar kepada FIA untuk testing. Banyak kali testing. Dia punya impact dari sini, dari tepi dan keliling, supaya seat ini boleh lulus dalam inspection FIA. Kerana FIA ini adalah satu ketubuhan untuk barang-barang racing yang untuk keselamatan. Okay, so dari sana mereka dapat approval, baru mereka keluarkan production. Dan yang kamu akan beli ni, beli dengan hati selamat lah. Okay, kau boleh pakai terus pergi race. Biasa nampak stiker itu memang approve. Pasal seat macam ni memang dah jalan banyak step untuk dapat approval untuk jual di market. Lepas tu ada pula orang yang tak bertanggungjawab, beli satu seat ni, pergilah satu negara tu buat kopi. Kenapa? Sebab ramai orang minat dia punya design yang baru, tapi tak nak beli original, tak mampu nak beli original, atau tak nak guna duit yang lebih banyak untuk dapatkan original. Dia sanggup beli yang kopi. Ini seat original ni 6,000. Mungkin awak beli yang imitation dalam 1,000.
Itu yang biasa orang akan pandang, okey. Tapi sebenarnya banyak orang tak nampak atau tak pandang adalah keselamatan atau construction dia. Ini seat dia punya construction. Dia tak nampak, yang dia nampak adalah luaran saja, kecantikan dia saja. Nampak macam tu, okeylah, terima, beli, pakai. So di sini kita hari ni nak sharekan, kalau beli seat imitation, sebenarnya satu, seat itu tak ada buat R&D untuk keselamatan. Kedua, tak ada dapat approval. Kalau kamu nak main racing, kamu faham berapa pentingnya safety, dan terutama kamu nak dapat approval untuk FIA untuk masukkan kereta anda masuk ke track. Itu semua orang, kalau racer lah, racer betul semua tahu ini penting, keselamatan dengan FIA approval punya barang, right? Kedua adalah construction dia, macam mana dia buat. Kalau copy dengan imitation, yang original kita tahu betul seat ni buatan kalau dia punya shell, dia punya bucket tu buatan dari fiber. Kalau beli Recaro pun buatan dari fiber. Ada juga carbon fiber, lagi ringan. Tapi kebanyakan yang biasa fiber dah cukup lah. Dah cukup, kerana dia punya material tu berlainan. Satu, yang itu kita tak nampak pasal dah siap production kan. Kedua, cara mereka buat seat ni, dia punya fiber punya dia punya prosedur tu lain kalau berbanding dengan yang imitation, kerana mereka perlu dapatkan FIA punya approval untuk keselamatan. Dia buat betul-betul tu seat sangat-sangat tahan lasak atau tahan di impact. Inilah dari dia punya production dia, dengan pakai material yang betul, dengan cara lay yang betul, pakai raising yang betul untuk produce satu seat yang berkualiti. Itu yang original. Macam mana dengan imitation? Imitation lagi senang. Dia beli yang satu seat ni, dia buka semua, dia buat more, dia pakai fiber lah, suruh budak Bangla ke siapa ke, tak kisahlah. Yang kerja je, dia tak perlukan yang orang ada skill. Ini kasih bol, lepas tu kasih taruh fiber, keluar, lepas tu kasih jahit, jual. Macam tu aja. Langsung tak ada R&D, langsung tak ada QC, langsung tak ada cara prosedur yang betul untuk buat fiber. Production fiber ni kadang-kadang orang tak faham. Sebenarnya fiber ni kat Malaysia banyak komplain, fiber tak bagus lah, fiber senang pecah lah. Kalau fiber yang kualiti murah, memang senang pecah, dan cara dia pecah memang kau tengok pun sakit hati lah. Biasa masalah imitation punya seat adalah lama-lama dia punya kain akan longgar, akan sagging. Itulah imitation dia. Lepas tu awak duduk di awak tak selesa. Original biasanya macam ni. Ini dah lebih 20 tahun tau. Awak tengok dia punya fitting tu masih fit. Kain dia fit tau. Kalau imitation mungkin di sini longgar, sana dah longgar, dah tercabut. Itulah imitation, antara imitation dengan original. Seperti apa yang kami difahamkan, ada setengah yang lebih kualiti atau lebih mahal punya bucket seat orang original dia menggunakan kain fireproof. Itu adalah mengelakkan apabila ada kebakaran kereta, apabila accident, dia tak mudah terbakar dan rider boleh selamat lah. Rider biasa ada pakai fireproof. Kalau bakar itu dah kuat, dia kalau seat tu mudah bakar, itu yang menyebabkan bagi beban kepada rider. Kalau dia lambat terkeluar dari kereta tu, seat tu akan terbakar. So di sini kita nak cerita dengan Ken Hao. Kalau kamu hanya untuk dress up kereta saja, untuk dress up, untuk suka-suka, kalau boleh beli original, tapi itu terpulang. Terpulang kemampuan anda, terpulanglah kalau kamu nak beli ori atau imitation, kerana ini adalah satu benda yang untuk keselamatan. Keselamatan itu adalah untuk diri anda, untuk badan anda. Okey, kalau kamu rasa ini seat ini 6,000 mahal, macam mana dengan badan anda? Adakah satu manusia itu dia punya harga 6,000 saja, atau lebih mahal daripada itu? Kadang-kadang seat yang murah atau kopi dia boleh patah, akan menyebabkan injury atau patah tulang belakang, dan mana-mana boleh jadi patah kalau impact besar kan. So kalau kamu beli seat original, kalau impact dia kuat, kalau dia patah, sekurang-kurangnya kamu boleh check dengan original punya company, atau boleh sue dia, betul tak? Kalau kamu beli yang imitation dan pergi racing, apabila terjadi sesuatu, siapa kamu nak claim? Tak boleh claim, kerana itu imitation. Kalau kamu hantar imitation punya seat untuk break, untuk inspection, kena sue balik. Jangan main-main kan. Jadi di sini kita nak nasihatkan Ken Hao atau viewer luar di sana, nak beli original bucket seat atau imitation,
sebenarnya terpulang, terpulang kepada anda, terpulang kepada kemampuan juga, dan yang penting terpulang kepada apa kegunaan anda. Okey, kalau bagi kita, kalau kamu nak pergi racing, okey, kalau nak racing tak boleh budget. Kalau nak racing kena beli original, kerana keselamatan tu penting. Okey, senang kata, seat ini 6,000, kamu duduk di atas seat yang ada insurans 6,000, atau kamu nak beli satu seat 801,000 yang tak ada insurans. Insurans tu bukan ada dapat claim insurans, bermakna apabila kamu beli yang original, kamu rasa ada secure, kamu rasa selamat, security tu ada. Itu macam insurans. Okay, so kalau kamu nak pergi racing, tentulah kena beli original. Tak kisah dari Brake ke, dari Sparko ke, atau dari Recaro, tak kisah, dari jenama apa pun boleh. Yang penting beli original. Tapi kalau kamu hanya untuk dress up kereta, hanya main di luar sana untuk suka-suka, itu terpulang. Kamu nak original boleh, lagi bagus. Terpulang, macam kita kata, benda ni terpulang. Tapi kalau kamu nak racing, mesti beli original. Tak mampu beli original yang baru, tak apa, boleh cari yang second hand. Kerana banyak racing team, mereka perlukan yang valid punya FIA punya seat untuk masuk race. Apabila dia punya seat dah expired, tak boleh pakai di race, dia akan jual. Jadi bolehlah cari seat second hand yang original. Bagi saya, walaupun dia second hand, walaupun sudah expired, bagi saya lah, dia lebih selamat. So, sampai di sini saja. Kalau ada apa-apa soalan, jangan lupa komen di bawah dan kita cuba jawab. Seperti Ken Hao tanya ni, dalam video ni kita jawab kepada Ken Hao. Dan viewer di luar sana, pandai-pandailah beli barang original. Kalau tak mampu, tak apa, beli yang second hand. Okay, kita jumpa di next video. Thank you.